memahamimu. Sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Sememang ada tekanan, itu lumrah bagi insan yang bernafas. Damai nun di celah mentari, kehangatannya mengajar aku berani. Sudah aku rasakan berseri dengan cinta yang kau sebut-sebutkan padaku. Hari ini makin kita mengejar dewasa. Lautan di hadapan menanti, rintangan pasti akan bersemi di jiwa kita. Sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Sememang ada tekanan, itu lumrah bagi insan yang bernafas. Damai nun di celah mentari, kehangatannya mengajar aku berani. Sudah aku rasakan berseri dengan cinta yang kau sebut-sebutkan padaku. Hari ini makin kita mengejar dewasa. Lautan di hadapan menanti, rintangan pasti akan bersemi. Damai nun di celah mentari, kehangatannya mengajar aku berani. Sudah aku rasakan berseri dengan cinta yang kau sebut-sebutkan padaku. Damai nun di celah mentari, kehangatannya mengajar aku berani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepada semua warga belia di luar sana. Saya Arif Samsun akan mengendalikan
membawakan rancangan Singgah Kejap ini. Singgah Kejap @iLead yang diberi tajuk Sukarelawan, dan kita bawakan tajuk yang agak menarik iaitu The Real Fighter. So, saya tak nak tegur lagi orang belah kiri saya. Saya freezekan dia dulu di sana. Anda di sana, di luar sana, bantulah saya, bantulah kami tim, bantulah KBS iLead untuk sebelum anda lihat dengan tekunnya kami di sini, share, like, spam share, spam like. Kalaulah boleh saya berikan anda like ini dengan ganjaran, saya berikan. Tapi itulah, anda bantulah saya sukarela untuk share dan like. Kalau boleh subscribe yang sekali. Tapi sebelum mula itulah, share like, bagi tahu kat rakan-rakan di luar sana bahawasanya anda sedang melihat saya Arif Samsul mewakili iLead daripada Kelas Taulah Insan dalam rancangan Singgah Kejap iLead ini. Alright guys, sedikit sebanyak terbelakang tentang program ini yang bersiaran ke udara menggunakan platform iLead, page iLead KBS Malaysia. Sekejap, saya repair dulu apa yang patut. Saya dapat satu hint daripada rakan-rakan teknikal. Sedang ada yang memberi komen, suara double, suara tak berapa nak didengar, suara tak clear. Okey, saya tengok komen dulu ya. Saya test mic dulu. Suara kurang, test mic 1 2 3. Suara air bergema, suara kurang, suara kena berdouble. Apa lagi? Okay, ini awal lagi. Nanti kita semak dulu. Audio ni dulu. Kita semak dulu kita punya technical ni. Kalau okey kata okey, kalau tak okey kata tak okey. Kita test dulu. Suara macam dekat planet lain. Allah. Okey, beri komen lagi. Saya boleh kat sini awal lagi ni, boleh lagi. Kita boleh try lagi. Kita boleh untuk semak balik apa yang kurang, kita bagi dia clear, apa yang tak clear kita bagi dia clear. Suara bergema, masih lagi bergema, mic bergema. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Okey, saya buka saya panel konsol mic dulu kejap. Suara kurang baik, Pak Senan. Thank you Pak Senan. Tegurlah mana yang patut sebab kita live terus ni. Dalam masa yang sama kami repair di sini, saya minta tolong kepada rakan-rakan di luar sana untuk share, untuk like. Kalau boleh copykan link tu, campakkan dalam grup-grup WhatsApp anda. Kalau ada NGO yang hadir tampil pada hari ini, suara echo bergema, mic bergema. Boleh tak saya try untuk tidak guna mic ini dulu, and then tengok apa hasilnya. Ataupun technical nanti ada solution yang terbaik. Suara jelas terbaik. Oh, dah okey dah? Saya dengar, tengok komen Khalid Abang Zato, suara jelas terbaik. Dah okey dah? Alamak, masih bergema. Hashtag tak okey. Apa lagi? Eva, kita terus Eva. Terus test mic Eva boleh? Okay, selamat petang semua. Terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita akan bersiaran sebentar lagi bersama Macam mana mic dengan panel saya ni? Suara saya okey ke? Masih lagi bergema. Itu jawapan dia. Assalamualaikum, Coach Arif. Waalaikumsalam. Suara bergema double. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat petang Zulkifli JBSN Negeri Sembilan. Hai, brother. Masih lagi tengok double bergema, tak okey lagi. Kejap, technical kita punya kawan-kawan tengah cuba sebaik mungkin untuk repair dulu masalah mic ni Kalau ada kawan-kawan kat luar sana yang memang bidang dia khusus bidang technical, mikrofon ke, pandai untuk membuat live streaming ke, ajar-ajarlah sikit kami. Sama juga bergema. Rasanya macam ada speaker bayang berdekatan. Teruskan dapat dengar. Sebenarnya ada bergema Ke sematikan terus bunyi apa? Suara double. Assalamualaikum jaga. Ataupun saya tengah live, saya tak boleh buka live. Tak juga kan? Tak juga. Moderator sangat bergema. Suara panel okey, cuma tak kuat. Suara panel okey, cuma tak kuat. MIYC Kuala Pilah. Oh, saya sangat berbangga dengan anda.
kerana bersama dengan kami. Awak suara bergema. Saya Syahril dari Bacok. Yes, thank you orang Bacok. Suara macam suasana Fat MU dalam gua. Macam-macam komen korang ni. Okay, komen-komen lah. Apa pun pada komen lah. Tapi all pakat share, pakat like. Bagi kawan-kawan yang kita ada lagi, ada 2 live gayanya tu. Dia tangkap suara tu. Ya, saya rasa ini pun antara sebab kot ada 2 live. Mungkin kita boleh matikan. Ataupun saya matikan lah saya sendiri. Macam mana dengan suara saya tak? Bila bagi feedback mungkin daripada rakan-rakan Facebook. Cuba Irfan matikan live yang Irfan pegang. Kita guna pakai satu live di sini. Macam mana suara sekarang? Suara 3 dalam 1. Suara semua. Saya hadir. Saya hadir ya, anda hadir. Salah dengan dekat kawasan negara Bukit Sago. Thank you orang Bukit Sago. CL ni kot ataupun rakan-rakan CL. Tak clear speaker. Kakak laptop tutup on tak on. Speaker tak on. Speaker laptop tak guna untuk apa-apa technical pun. Saya tak guna Facebook dalam laptop ni. Suara bergegas sikit bawah. Salam dari Universiti Malaya, Coach Arif. Ya. Salam. Okey, sekejap saya minta kawan-kawan semua pakai share, pakai like dan stay sekejap. Saya nak break sekejap untuk beri laluan kepada technical crew supaya dia boleh masuk dalam konti dan kita repair payment yang betul. Sekejap saja. Saya cakap tak lama pun, seminit je kot. Lama sekejap je. Okey, thank you. Bye-bye. Sekejap je. Sekejap. Bye-bye. Sekejap. Bagi dia lagu. 199 ni. Mengapa engkau menyusahkan aku sebagaimana hari yang berlalu? Tidak pernahkah kau merasa kasihku sudah puas aku memahamimu? Sebenarnya perjalanan itu melukakan diriku. Sememang ada tekanan, itu lumrah bagi insan yang bernafas. Tak on. Assalamualaikum. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Tak dengar. Di manakah suaranya? Okey, dia tak dengar suara saya. Sekarang dia dengar suara tak dengar. Suara tak dengar. Tak ada suara pula. Okey. Saya macam ada dengar suara hilang. Mantap. Okey, dah mantap. Dah kata mantap, tak ada suara pun. Okey. Manakah Wahyu yang mana suaranya? Jangan marah saya try.
Sekejap Audio tak ada tuan. Ada. Okey dah ada dah. Okey dah ada dah. Dah okey. Okey dah ada. Mantap. Lagi apa? Dengar. Okey dengar. Apa lagi? Bergema juga. Bergema juga Kasih orang muda. Tapi teruskan je lah. Jangan, kita nak beri yang terbaik. Kalau bolehlah kita berikan yang terbaik supaya kat luar sana dapat bersama-sama dengan kami dalam tempoh sejam ataupun kurang daripada sejam, dapatlah datang maklumat yang kami nak share dengan anda semua. Suara dah ada, teruskan. Tak ada masalah, bergema sikit. Okey, tak apalah, saya keep in touch terus dengan anda semua di luar sana. Dalam masa sama, rakan-rakan studio di Ailit ini akan repair mana yang patutlah. So nanti apa-apa kalau yang tak kena dari visual ke audio ke dan sebagainya, you guys tinggalkan komen di ruang komen yang disediakan dalam FB Ailit. Right, sebelum tu, saya nak test dulu suara saya punya panel. Sharifah, silakan bagi sikit suara berdua anda. Macam mana? Assalamualaikum rakan-rakan Facebook semua yang hadir. Semoga dapat stay hingga ke tempat sekarang. Alright, Cun. Dengan clear kan? Okey, saya teruskan. Tanpa membuang masa lagi, saya minta untuk rakan-rakan yang berada dalam alam maya ni, dalam Facebook Live ni, saya kalau tengok di sini ada 209 mata yang memandang saya. Oh, dia drop jap. 205 pasang mata yang sedang memandang kami di sini. Dan don't forget untuk you all daftarkan diri dulu di apa yang telah pun admin pinkan di situ. So klik dan daftarkan ruang. Saya ingat ada 3 ke 4 item je Eva untuk kita daftarkan diri. Dan pada akhirnya nanti you all akan dapat sijil. Tapi bukan sijil yang immediately dia akan generate by Google Meet, by Google Form. Tidak. Tinggalkan email anda yang memang aktif. And then nanti kita punya kru akan dalam tempoh seminggu akan berikan sijil kehadiran /1 hour learning kepada anda yang daftarkan dalam orang Google Form yang kami sediakan di situ. So don't forget isi, dan pada akhir nanti kita akan letakkan pula borang penilaian. Alright, that's it. Eva, saya nak rakan-rakan di luar sana, saya di kiri saya ni, sebelum saya lontarkan kepada beliau, berikan platform ini kepada beliau, suka untuk saya perkenalkan sedikit sebanyak tentang siapakah Eva ini. Nama pendek yang boleh teman Eva ke ada nama gelar lain? Eva tu sedap lah tu. Nama beliau adalah Sharifah Nuriza Said Ahmad Kabir, berasal daripada 01 Bangsa Johor. Ayo berikan tepukan kepada Bangsa Johor di luar sana. Kerana berjaya untuk mendidik anak Johor sampai ke Menara Gading, sampai berjaya menjadi seorang sukarelawan yang bagi saya top. Seorang wanita yang power gila. Pendidikan beliau, sekali lagi saya up universiti ini, UIA. Tahniah lecturer yang mengajar Eva dulu di UIA, kerana anda berjaya menghasilkan satu pelajar Bachelor of Human Science Psychology minor Islamic yang sangat berjaya dalam bidang minat yang dia tersendiri. Tahniah kedua-duanya. Tahniah untuk tahniah untuk Bangsa Johor dan tahniah untuk UIA Gombak. Betul? Okey. Selebihnya saya serahkan platform ini kepada beliau untuk memberikan sedikit sebanyak siapakah beliau. Silakan Eva, saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua viewers kita pada petang ni. Terima kasih kepada Cik Arif daripada Ailit. Terima kasih atas jemputan untuk sesi singgah sekejap bersama Ailit. Jadi seperti yang tadi Cik Arif dah cerita, saya ni daripada Bangsa Johor, daripada 01 pada UIA. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan background saya sebagai sukarelawan. Saya daripada Malaysian Humanitarian Movement serta Gerakan Masyarakat Malaysia MHM. Dan saya juga merupakan social influencer di bawah International Youth Centre Kuala Lumpur. Dan sehingga kini saya bergerak aktif sebagai social influencer di IYC Kuala Lumpur. Dan saya juga merupakan bekas peserta program Kapal Pelajar Jalan Negara dan Jepun, program SIAP. So untuk yang ketahui program SIAP, mungkin ini adalah perkongsian kita bersama untuk kita bercerita berkenaan dengan aspek sukarelawan. Selebihnya nanti saya akan ceritakan selepas ini.
Sekejap, saya cuk sekejap. Saya baca komen di sini. Ada macam-macam komen yang berkenaan dengan masih lagi tentang mikrofon. Tak jelas. Suara Eva tak dengar, kena cakap kuat sikit kot. Suara akak tu tak dengar, tak jelas, tenggelam suara tu. Kuat sikit hadir, suara pedana tak dengar. Suara Eva kuat sikit dan wow, bangsa Johor. Hidup bangsa Johor. Ya, di situ. Suara saya tak jelas. Suara saya jelas. Suara Eva? Mungkin saya kena dapat sikit. Suara bergema. The latest punya komen di ruang komen ini. Okey, dah clear. Saya harapkan dah clear lah. Bob JB, ayo Johor. Yo bro, tak dengar, audio tak nice. Saya bergema lagi lah. Alamak. Macam-macam lah syukuran ni. Sekejap tapi tak apa. Saya teruskan dulu. It's okay. Dalam masa sama lagi kru-kru kita akan tolong untuk solvekan problem ni. Never mind. Kita akan terus pada segmen yang seterusnya, iaitu kita akan memaparkan kepada anda semua di luar sana tentang satu infografik yang agak ringkas, tapi pada tim kami dia agak unik. Okey. Tolong untuk kru kita paparkan infografik yang telah disediakan. Silakan. Alright, thank you. Terima kasih kru-kru kita yang membantu. Tanpa mereka, siapalah saya dan kami dalam live ini tak dapat memberikan yang terbaik untuk anda semua. Sebelum saya ke arah yang tips jaga diri itu tadi, yang infografik itu, tolonglah kawan-kawan, rakan-rakan, tolong pakat share, pakat like supaya view kita makin lama makin mencanak naik. Dia bukan makin drop, dia makin tinggi. Saya bawakan pedal yang susah datang ni. Dia rempuh Roblox, dia bersama dengan kawan dia struggle untuk pergi KP dia nak dapatkan cok pelepasan melintasi Roblox negeri KL, melintas kepada Putrajaya. So takkan kita nak bagi yang biasa je, kita bagi yang luar biasa. Baik, kita kembali kepada infografik tadi, tips jaga diri Eva. Saya jaga diri saya dengan baik setiap hari. Rupa-rupanya ada benda yang kurang. Kerana dalam tips jaga diri itu, tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, ada seperkara je yang saya pun tak buat. Saya pun tak apply amalan tu, iaitu ada satu aktiviti sukarela. Apa yang dimaksudkan dengan aktiviti sukarela, saya sendiri pun tak faham Eva. Macam mana kita nak elaborate kawan-kawan yang keluar. Eva sebagai sukarelawan yang saya boleh katakan berjaya tau. Sukarelawan yang berjaya meletakkan diri itu di posisi yang terbaik. Kawan-kawan di luar sana pun yang telah melihat ni pun saya rasa ada yang setanding dengan Eva, tapi saya masih di fasa bawah lagi. Apa yang dimaksudkan infografik ini? Tips jaga diri dan mesti ada aktiviti sukarela. Silakan Eva. Saya pun sebenarnya tertarik lah dengan tadi kan, tips jaga diri yang dipaparkan tadi, dan saya pun sangat-sangat suka dengan point sukarelawan tu. Apa pendapat saya ialah kadang-kadang orang rasa hidup diorang dah complete. Dah kerja dah complete, dah settlekan apa benda yang sepatutnya bayar bil dan sebagainya, dah complete hidup diorang tu sehari-hari. Tapi pendapat pribadi saya, elemen sukarelawan ni kalau ada pada semua orang, dia boleh membantu diri kita untuk mencari meaning dalam life. Maksudnya erti hidup. Maksudnya macam lagu Dayana Faizah tu, erti hidup. So apa yang kita nak cari erti hidup? Sempat lagi. Saya promote Dayana Faizah. Maksud saya tu kadang-kadang orang rasa dah pergi universiti, dah bekerja, so diorang rasa dah okey. Tapi pada saya, daripada awal saya menceburi bidang sukarelawan ni, niat saya adalah untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Mungkin yes, kita perlu membantu yang paling dekat dengan kita, iaitu keluarga. Tetapi selebihnya tu kita perlu juga melihat siapa sekeliling kita. Dan bidang sukarelawan ni sendiri pun sebenarnya luas, bagi saya luas lah. Bukan saja kita pergi ke masjid, kita bersihkan masjid, kita pergi ke mana-mana kita just gotong royong. Sebenarnya skop sukarelawan tu bagi saya luas, di mana kita boleh ceburi minat kita boleh explore apa skill yang kita ada,
dan kita boleh tambah nilai kita punya kita punya self development lah bagi saya sebagai seorang belia. Dan walaupun kita dah berkerjaya, benda tu perlu ada nilai tambah. So itulah komen Eva sebagai panel kita pada hari ini, petang ini, yang untuk menjaga diri tu sebenarnya ada satu perkara yang kita tertinggal, iaitu aktiviti sukarela. Mungkin pada saya pula ya Eva, mungkin dengan cara aktiviti sukarela itu mampu untuk memuaskan diri kita, rasa melengkapi. Kiranya kepuasan daripada dalam, intrinsic satisfaction. Sebab kalau bahasa Inggeris dia bagi. Lagi-lagi masa PKP ni lah kan, kalau macam kita duduk dekat rumah kan, kita tak ada buat apa-apa. If we venture to something yang kita lakukan benda secara sukarela, for example lah, anak-anak muda sekarang kan suka live, suka buat IG live, TikTok, TikTok dan sebagainya. Itu TikTok adalah salah satu cara macam mana kita nak venture bidang sukarelawan. Mungkin kita boleh gunakan apa kekuatan kita dan kita contribute kepada sukarelawan. Kalau anak muda sukakan TikTok, IG live, Facebook live dan sebagainya, dengan platform itu, adakah mereka boleh pakai platform itu sebagai aktiviti sukarela? Macam mana? Macam saya kata tadi, kalau ada orang dia ada skill, contohlah dia ada skill buat video content. Ada satu sahabat saya lah daripada program antarabangsa, saya tengok, saya suka tengok orang lain punya kelebihan kan, macam mana diorang boleh nak contribute kepada orang lain. So dia gunakan platform TikTok untuk sampaikan apa yang dia boleh ajar kepada orang. Contoh buat video content, contoh info-info yang dia nak sampaikan tu secara relax tapi orang boleh dapat manfaat. That is one of source untuk menjadi seorang sukarelawan. Dan yang lain-lainnya saya rasa boleh balancekan mental health kita lah, sebab bila kita lakukan benda yang kita suka kan, so macam benda tu boleh balancekan. Oh, I see. Okay. Saya pun kena tengok juga Eva dalam ruang komen yang mereka komen ni. Ada macam-macam soalan yang dah diberikan. Okay guys, di luar sana, kalau ada apa-apa soalan yang rasanya perlu anda tanya kepada panel saya di hari ini, anda tinggalkan je soalan di ruang komen itu, kerana kita punya kru akan pinkan soalan-soalan anda itu untuk terbitkan kepada saya, and then saya akan bacakan soalan itu kepada Eva. Berilah soalan yang dirasakan sesuai untuk diberikan kepada panel. Tajuknya adalah sukarelawan, the real fighter. So jangan lari pada konsep itu, jangan lari konteks tu. Tiba-tiba, Kak Eva dah kahwin ke belum? Kak Eva masih single ke? No, this is not question yang sepatutnya berlaku hari ini. Okay, jangan lupa tinggalkan soalan di bawah. Okay, next kita pergi segmen yang seterusnya Eva. Saya rasakan penonton di luar sana pun ternanti-nanti. Apa itu? Kami di Warga Elite membuatkan satu video khas. Saya harap Eva pun sukalah video ini. Kami ciptakan khas untuk Eva, yang mana juga khas untuk tetapan kepada penonton di luar sana. Dalam tak lama pun Eva, dalam tempoh 1 minit 55 saat macam tu. Okey? Tanpa melengahkan masa lagi, saya excited nak berikan kepada anda semua di luar sana. Roll VT. Mak Eva macam tak on. On kan? Lama lagi, ada besar lagi, 50 saat lagi. Nanti soalan bagi tahu soalan-soalan penonton bagi tahu soalan penonton bagi tahu tau. Pin tau. Aku tak boleh baca, aku tak nak baca.
10 second. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, thank you so much. Itulah sedikit sedutan editing daripada Aileen sendiri kepada para penonton dan juga kepada Eva untuk tatapan penonton supaya nampak perjalanan, mungkin tak semua daripada start Eva menceburi bidang sukarelawan, tapi mungkin inilah kupasan yang sempat kami sediakan. Dan saya rasa dalam di sebalik video itu ada pelbagai cerita, ada pelbagai liku-liku yang Eva sendiri lalui, mungkin lalui bersendirian ataupun lalui bersama dengan rakan-rakan. Jadi penonton di luar sana pun mungkin rasanya tak sabar-sabar untuk mengetahui di sebalik kisah video yang kita bikinkan tadi. Eva, saya sediakan platform ini untuk awak. Ceritalah kepada penonton. Ambillah Eva. So, tengok pada gambar-gambar tadi kan, macam sebenarnya throwback banyak lah Cik Arif Gambar-gambar tu gambar yang sangat-sangat daripada awal penglibatan Daripada kurus? Daripada kurus sampai dah mengembang sekarang ni kan. So itu adalah pengalaman saya daripada awal menceburi bidang sukarelawan pada umur saya 18-16 macam tu sehinggalah sekarang. So apa yang boleh saya kongsikan sebelum ni, saya banyak join program-program sukarelawan sebagai sukarelawan KBS di bawah Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Kalau tengok tadi gambar-gambar tadi, banyak kepada gambar-gambar program tukaran belia di mana saya menjadi liaison officer di bawah unit antarabangsa KBS dan saya mengendalikan program-program tersebut sebagai liaison officer lah. So apa kepuasan yang saya dapat sepanjang penglibatan saya tu ialah saya dapat banyak ilmu macam mana saya nak tingkatkan skill self development, tingkatkan skill dalam diri saya dari segi communication, dari segi mendapat pandangan dan tukar-tukar idea daripada kawan-kawan daripada luar negara yang datang ke Malaysia, how we want to promote Malaysia, dan juga macam mana saya nak belajar tentang berorganisasi, macam mana nak handle orang-orang dalam organisasi. So semasa tu saya adalah daripada Persatuan Asrama Belia Malaysia, Persatuan MAIHA, di mana saya bertitik mula daripada situlah saya menceburi Persatuan Belia di bawah KBS dan di bawah MBM. Dan dari situ saya dapat diberi peluang oleh pihak KBS untuk berkecimpung sebagai sukarelawan liaison officer, dan seterusnya saya dapat tingkatkan saya punya skill dan akhirnya saya sendiri sekarang berkecimpung sebagai social entrepreneur di mana saya sendiri buat program saya sendiri. Eva, sekejap. Ya. Daripada minit pertama awal tadi, saya banyak mendengar Eva mengulas tentang saya KBS. Bermaksud Eva dan KBS. Adakah Eva dan KBS itu sendiri saling melengkapi untuk menjadi seorang sukarelawan yang sehingga ke hari ini? Iaitu Eva bermula bersama KBS dan KBS memimpin Eva sehinggalah Eva menjadi sukarelawan sampai ke peringkat antarabangsa. Adakah begitu ceritanya? Sebab awal tadi saya dan KBS, saya dan KBS. Adakah ada cerita di sebaliknya ke? Kalau orang kat luar sana, penonton nak tengok, mungkin dia menjadikan Eva sebagai seorang satu contoh untuk mereka di sana pun nak start career sebagai seorang sukarelawan, kerana Eva memberikan satu jalan cerita yang mudah. Duduklah bersama KBS, joinlah program-program KBS, insya-Allah anda macam saya. Contoh macam itulah. Silakan Eva. Betul. Saya sangat-sangat saya boleh katakan satu perkara lah. Di Malaysia ni kita sangat-sangat beruntung kerana pergerakan belia Malaysia ni sangat fair untuk anak-anak muda. Banyak sangat program-program yang dikutarakan di Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Contohnya, kalau anda berminat untuk menjoin program-program antarabangsa, ada di unit antarabangsa, ada di bahagian antarabangsa. Kalau anda berminat dengan bidang-bidang sukarelawan, anda boleh join program-program rakan muda. Kalau anda berminat dengan program-program kepimpinan, anda boleh join program-program yang dikenalikan oleh Aileen. So saya nak utarakan di sini ialah how blessed we are as a Malaysian youth, sebab banyak sangat platform yang disediakan. Nak tak nak je kita nak menceburinya. Dan mentaliti sebagai seorang sukarelawan, kadang-kadang orang rasa macam
why do we need to contribute jadi sukarelawan di bawah rakan muda, di bawah unit antarabangsa ke contoh kan. Apa yang aku dapat? Itu jawapan saya. Kita tak dapat duit adik-adik, kita tak dapat duit. Kita tak nampak kelebihan tu dari segi material. Tetapi later on itulah yang kita boleh gunakan. Kita punya network, kita punya macam mana kita nak explore diri kita sendirilah. Eva, ada satu kata orang di luar sana. Bukan saya kata. Orang di luar sana. Siapa dia saya tak tahu. Tapi kalau nak ceburi bidang sukarelawan, contoh Eva adalah orang yang offer saya untuk menjadi sukarelawan sukarelawan kutip sampah di Bandaraya Kuala Lumpur. Awak offer saya, terus saya immediately tanya awak, Ada dapat apa? ada dapat baju tak? Ada dapat allowance tak? Ada dapat makan minum free tak? Apa yang saya dapat tu dapat tak? Seandainya kalau Eva kata, minta maaf dek, saya penganjur tak dapat sediakan semua tu, ada kebarangkalian yang sangat besar, saya tarik diri. Jadi budaya itu mungkin tidak sinonim dengan belia-belia zaman yang saya hinggalah ke hari ini. Untuk merentasi budaya supaya dia tidak begitu lagi, mungkin Eva yang dah pro dalam bidang sukarelawan ni, mungkin ada rahsia di sebalik untuk memecahkan budaya itu supaya janganlah tanya lagi tips, janganlah tanya lagi baju, jangan tanya lagi sebagainya. Mungkin Eva boleh kongsikan, silakan. Benda tu sebenarnya pada dulu dengan sekarang ada je soalan-soalan macam tu. Masa saya menjadi sukarelawan, masa saya di Pusat Belia, benda tu normal. Even kita dulu awal-awal pun, sebagai contoh lah, saya pelajar universiti kan, masa saya start dulu. So kita kadang-kadang fikir apa kita dapat mungkin satu point dia paling-paling ada sijil lah, seorang akan join. Tapi pada saya, kalau saya nak encourage kawan-kawan saya akan memang berterus terang, okay, this program memang takkan dapat apa-apa insentif duit ke dan sebagainya. Kalau contoh later on dapat, itu rezeki kita. Contoh. Sebab pada saya, untuk menggalakkan kawan-kawan ni join, kita kena tunjuk dulu apa kita benefit from that program ke macam ni lah. Apa yang kita boleh bagi positive view kat dia orang untuk dia orang join. Sebab kalau sekarang saya faham generasi dulu dengan sekarang, maybe generasi sekarang pun memang akan tanya jugalah apa dapat, ada dapat duit tak, ada dapat apa tak. Tapi depends on organisation sebenarnya. Kadang-kadang ada benda yang kita boleh dapat like apa kita panggil Token. Token. Token baju pun jadilah gitu kan. So dapat duit pun dapat duit 10 bonus lah. Macam tu lah bonus. That is bonus for me. Kalau contoh kita nak join dan kita mengharapkan imbuhan materialistik, at the end kita tak dapat pun kepuasan tu. So maybe kepuasan tu macam sekejap je, dan benda tu akan berlaku one off. Sebab tu bila macam mana organisasi tu nak tackle that group of volunteers, dia kena bagi satu gambaran yang mana kita join ni kita dapat ada side punya ni lah, macam contohnya network ke, macam contohnya pengalaman ke. Pengalaman tu mahal tau. Pengalaman network. Saya daripada tadi masih ulang-ulang network, pengalaman. Nanti saya akan kaitkan macam mana benda tu mengubah saya punya kehidupan awal. Okay guys, thank you. Okay Eva, thank you so much. Guys, kat luar sana ada macam-macam komen yang saya dapat lihat ni. Eva, saya berikan fokus sekejap dengan rakan-rakan warganet yang menonton dalam Facebook ni ya. Ada yang College Matrikulasi Pahang, thank you Tina. Ada yang daripada bergema pula suara Eva. Salam daripada tim PBSB Tawau Sabah. Terima kasih Puan Mariam. Muhammad Fadilis Setopa hadir. Thank you so much. Saya Belia Pantai Barat Sabah, Belia Aspirasi. Thank you Jim. Peace. Ada lagi macam-macam, College Matrikulasi Pahang dan sebagainya. Apa lagi? Ada macam-macam orang komen daripada Perbadanan Stadium pun ada juga. Thank you so much Puan Rahayu. Saya dapat bacakan itu je ya. So ruang komen nanti saya akan pick up komen berdasarkan daripada assistant kru yang membantu saya untuk membacakan komen-komen anda. So nanti bila dia bagi hint dekat saya, itu adalah komen yang saya akan bacakan.
Kru ada ke? Kawan-kawan ada ke ruang komen? Ada ke komen yang perlu saya bacakan? Adakah mungkin belum lagi kot? Majlis Belia Selangor Daerah Gombak. Thank you. Malaysian Humanitarian Movement. Macam kenal? Betul. Malaysian Humanitarian Movement. Salah satu Kaum, badan kaum, NGO. kaum. Ya, oh. Kaum, family. Dari Yayasan Basmi Kemiskinan dan Majlis Belia Malaysia. Terima kasih so much. Sangat-sangat menghargai keberadaan anda berada dalam ni. Saya join how to spell? Medicom terbaik. KBS katanya. Yes, of course. MAYC Sepang dan MBD Sepang. Thank you so much. SRM Politeknik Mukah. Terima kasih semua. Jangan muak, jangan rasa menyampah dengan kami yang di sini. Bertahanlah dengan kami. Lepas ni ada lagi untuk awak semua. Alright, so kita akan ke statement yang seterusnya ya Ifah. So yang mana kita akan break sekejap dalam beberapa second saja untuk kami paparkan kepada penonton 223 pasang mata yang sedang melihat saya di sini. Untuk tontonan anda, program kami akan datang yang khusus untuk kluster kluster modal insan sahaja. Dipersilakan. Roll VT. Sorry. Kejap. Adik. Okey, poster hebahan. Kru, okey? Poster hebahan, iaitu video lah. Video untuk program-program akan datang. Okay, thank you so much guys yang ada di luar sana. Nampaknya masih lagi memerhatikan gerak-geri kami dalam studio Elite ini. Tak berganjak anda di sana. Thank you so much. Itu antara program yang akan datang daripada kluster modal insan, yang mana kita akan paparkan kepada anda siri demi siri, program demi program untuk tetapan belia secara khususnya. Itu kalau anda sendiri pun tahu bahawasanya kita KBS yang akan touch umur belia. Kita tak touch umur yang dewasa sikit ke. Kita touch, tapi taklah memberi satu kita punya apa orang panggil tu, keutamaan sangat. Tak laju sangat. Tapi sebelum saya ke segmen yang seterusnya, saya suka untuk membacakan satu komen ini yang saya rasakan ini layak dibaca oleh saya sendiri. Ini saya secara peribadi ya. Saya as a moderator, saya as a host, ini adalah kuasa saya baca je. Okey. Apakah cabaran sukarelawan dalam menyesuaikan diri dengan norma baru sekarang, sebagai contoh program seperti khidmat masyarakat? Norma baru. Adakah kita nak Stop ke, nak teruskan ke? ke live je ke? Tuan-tuan, pergilah bantu orang. Suruh je. Tak buat pun, suruh je. Adakah begitu? So, Eva, silakan. Macam mana? Okey, soalan tu sangat menarik bagi saya sebab sejak daripada kita mula PKP pada PKP yang pertama ni Cik Arif, saya rasa benda tu semua orang pun agak hang tau. Okey, apa aku nak buat ni, yang orang yang selalu bergiat dengan aktiviti sukarelawan di lapangan, dia orang agak stuck juga. Alamak, MCO, macam mana nak kena dengan SOP, macam mana nak buat apa ni kan, macam tu. At first memang semua orang rasa stuck, tapi saya bagi contoh satu pendekatan lah daripada salah satu NGO yang saya ceburi sekarang, iaitu My Humanitarian Movement, Gerakan Kemanusiaan Malaysia, di mana kami masa tu sesama board members so kita punya penasihat, kita punya presiden, sama-sama duduk fikir apa kita nak buat ni. Diorang pun sama lah, memang sangat aktif dari segi program-program humanitarian, dari segi program-program kemanusiaan, sukarelawanan. So satu je kita terfikir, okay, why not kita gerakkan, kita mula gerakkan, kumpul duit sikit-sikit, sesama tong-tong duit sesama mereka ni, sama kami ni dalam board member, dan kita try reach orang yang kelompok yang memerlukan. Contohnya masa tu kita tackle grup-grup yang
diorang bekerja tapi tiba-tiba suddenly kena stop. Masa tu semua orang tak, maybe ramai tak aware sangat lah benda tu. So orang tiba-tiba baru sedar, ada yang tiba-tiba yang kerja harian tapi gaji dia harian kan, tapi tak ada semua pendapatan dan tiba-tiba kena stop. So macam mana diorang nak teruskan kehidupan? Sebab mungkin gaji mereka tu RM50 sehari, 100 sehari macam tu kan, ataupun bawah daripada tu, golongan B40. So apa yang masa tu saya ambil contoh, kenapa saya ambil contoh macam tu, kita boleh je start dengan lingkungan kecil. Maybe bukan satu Malaysia kita nak kena ronda, tapi kita kena ada grup yang baik. Contoh masa tu kami ada grup kami di Sabah, kami ada grup kami di Sarawak. Dengar kau orang Sabah, ada kan tadi orang Ada Sabah? Sabah. Ini kan orangnya yang mau di So, Sabah. Kalau contoh saya di Johor, saya masa tu kat Johor tak boleh keluar mana-mana kan. Jadi kita boleh gerakkan dari di Johor saja. So kita perlu ada grup yang baik untuk menggerakkan program-program khidmat masyarakat tadi. So satu tu PKP ni mencetuskan kreativiti sebenarnya, kreativiti dalam kalangan masyarakat lah. Dulu kita tak pernah buat ni, tapi kita kena buat macam tu, kena buat cara macam tu. Dulu kita tak pandai nak guna fundraising dari guna Launchgood dan sebagainya, launchgood.com dan sebagainya. Tapi masa sekarang ni banyak dah saya tengok NGO yang dah guna dah platform-platform Launchgood untuk dapatkan dana dan sebagainya. So benda-benda tu sebenarnya memerlukan kerjasama dan kreativiti, I would say. Dan benda tu memang norma baru. Macam kita nak meeting pun masa tu lah pandai macam mana nak guna Zoom kan, macam mana nak guna Gmeet. Masa tu lah rakyat Malaysia pun baru macam menceburi kan. Macam kita sendirilah pun barulah guna dari segi NGO-nya, dari segi government sektornya, barulah nak guna platform-platform tu untuk berkomunikasi. Betul. So komunikasi dan kreativiti. Okay, itu another point lah. Komunikasi dan kreativiti. Ya, betul. Dua key point ni. Gunalah pakai untuk norma baru ni supaya kita boleh gerak dan terus bergerak tanpa ada alasan dan batasan yang berlaku. Kita gedah selagi mana boleh PKP ni untuk kebaikan bersama dan patuh pada SOP. Betul. Guys, 1 meter saya rasa saya sudah pun jarak dengan dia 1 meter. Jadi janganlah kecam. Memang tak ada yang kecam pun, tapi try untuk pakai mask. Tapi macam Dia tak dengar suaranya kan. terganggu pula vokal ni. Try untuk pakai face shield. Tapi face shield on the way, shipping tak sampai-sampai lagi. Tapi tak apa, kami akan perbaharui di masa akan datang. InsyaAllah kita akan lebih secure, lebih mengikut SOP yang ditetapkan. Kalau tak ikut SOP, saya rasa tak lepas live ni kan. Okey, ada satu pesanan ataupun ada satu sharing daripada seorang rakan kita ni. Dia bagi tahu, iaitu daripada Encik Khalid Avanzato. Dia punya ini bukan soalan. Ini adalah luahan mungkin ataupun sharing. Terlibat dengan sukarelawan ni, yang penting ada keikhlasan, baru ada keberhasilannya. Saya rasakan kata-kata ini macam kata-kata yang molek, yang cantik. So libatkan diri anda, ikhlaskan diri. You akan nampak hasilnya nanti di masa mungkin akan datang kot, yang dimasukkan dengan Cik Khalid ni kot. So, thank you so much atas perkongsian kata-kata tu tadi. And then ada satu lagi soalan daripada sahabat kita ini. Nama diberi adalah Sherhan Nizam Abdul Aziz. Nak tanya panel, apa tips saudari boleh berikan kepada mahasiswa pelajar berkaitan cara pembahagian masa untuk belajar dan beri masa untuk libatkan aktiviti sukarelawan? Pertama, saudari Eva telah melalui banyak pengalaman dan setahu saya, saudari Eva antara peserta termuda yang pernah mewakili belia di Malaysia, wakil Malaysia, dalam program kapal belia Asia Tenggara dan Jepun. Ya, betul. Tolong jawab untuk kita punya sahabat Sherhan Nizam. Juga sahabat saya senior saya dalam program-program sukarelawan. I see. Untuk soalan tu, mungkin saya boleh jawab ke? Dah. Silakan. Saya berikan platform untuk Eva. Ambil lah. Ambil lah. Okay. Untuk soalan tadi tu, yes, betul. Saya masa tu saya join program kapal belia Asia Tenggara Jepun pada tahun 2008. So 2008 sekarang berapa tahun Cik Arif?
saya tak ni 12 tahun ke belakang. So 12 tahun dah. Okay. So masa tu saya antara yang termuda sebenarnya, masa tu ada yang lebih muda 18 tahun. Saya masa tu pergi 19 tahun dalam kontingen saya pada tahun 2008. Hai kawan-kawan daripada Pas SPM batch 2008 set up. Masa tu lepas daripada balik daripada program kapal tu, saya terus masuk UIA. Masuk saya punya first kira degree saya, degree dalam bidang psikologi di UIA. Dan masa tu memang life saya lain lah sebenarnya dengan kawan-kawan saya ni. So kawan-kawan lain ni sibuk dengan program dalam UIA kan, dalam universiti. So mereka lebih kepada kumpul pointer yang dalam universiti. Macam Sharifah Nuriza ni pula weekend-weekend je keluar. Pergi try program apa yang dianjurkan oleh KBS? MBM, oleh KBS kan, masa tu pun LO dan sebagainya. So jadi di bawah Persatuan Belia saya masa tu MAIHA. So benda-benda macam tu diorang tanya, Ifah buat apa sebenarnya pergi luar kan? Ifah jumpa siapa lah? Sebab diorang nampak saya ni macam senyap. Saya sebenarnya introvert, tapi macam ni kepo kan. Okay, so sebenarnya introvert person, seriously. So macam orang nampak saya memang, sebelum ni pun orang tahu saya ni very shy dan sebagainya. Tapi saya pun nak kena acknowledge, dan saya sangat-sangat bertuah sebab saya join program Stay Up tu. Sebab itu pun titik mula saya bagaimana saya lebih confident. Lebih confident dan lebih ada, I would say macam apa nampaklah saya punya ni life is not about belajar je, it's not about university punya life je, tapi apa yang kita nak ceburi lah yang luar daripada tu. Apa lagi aku boleh dapat, apa lagi aku boleh improve pasal diri aku ni. So masa tu saya bergaul dengan kawan-kawan yang lain daripada umur saya. So abang-abang, kakak-kakak. So apa yang saya boleh katakan another point yang saya nak jelaskan dekat dalam live ni, sementara saya boleh menyampaikan ialah ambil. It is very important untuk kita ada intergenerational engagement. So maksudnya intergenerational engagement ni maksudnya kita kena bergaul dengan orang yang lain daripada kita punya umur. Contoh kadang-kadang adik-adik universiti ni rasa malulah, takutlah kan. Aku ni diorang tak pandang pun suara aku, diorang tak pandang pun aku punya idea. Tapi bila kita berkawan dengan kawan-kawan yang lain umur ni, sebenarnya kelebihan dia, kita boleh break that fear. Satu, kita boleh break that fear. Dari satu, kita boleh belajar apa pandangan orang lebih dewasa daripada kita. So kadang-kadang point mereka betul, kadang-kadang ada point kita yang sebagai anak muda ni, yang muda daripada mereka ni betul juga. So macamnya fair lah kan. Masa tu baru kita boleh nampakkan pembaikan dalam organisasi. So bukannya macam mungkin kadang-kadang ada berlaku lah konsep bully tu kan. Kita dengan yang ya, berlaku juga. Kena juga. Kena bully juga. So benda tu kadang-kadang memang berlaku di mana-mana pun lah, di mana-mana organisasi dekat dalam Persatuan Belia ke, dekat masa kita dah bekerja pun benda tu happen. Tapi kalau kita ada cara dan teknik macam mana kita dah belajar, ada tackle masa kita dalam Persatuan Belia ni kan. So kita belajar berorganisasi. Bila kita masuk ke alam pekerjaan, itulah yang akan membentuk diri kita. Macam mana, bila orang ni buat A, kita act B. Bila orang ni, walaupun kadang-kadang benda tu tak selalunya indah, tapi benda tu membantulah untuk pengalaman kita deal dengan orang. So betul. I would say itu communication, itu macam mana nak ada team building dalam pasukan. Betul. Kan macam tu kan. So itu membawa kita siapa kita di dalam organisasi masa kita bekerja. Apapun kerja itu, anda sebagai usahawan ke, anda sebagai government officer ke, so benda tu mungkin Cik Arif pun ada pengalaman tu kan dalam persatuan. Kan? Ada sikit-sikit lah, ada sikit-sikit. Benda tu membentuk lah. Jadi mungkin menjawab pada soalan abang Cik An tadi, pembahagian masa tu semua orang boleh buat sebenarnya. So tak adalah saya join program sampai saya tak buat assignment, tak. So kita kena balance. Kalau sebagai universiti student yang mungkin yang menonton sekarang ni, kita kena balance apa benda yang kita dapat di dalam universiti, satu perkara, apa yang kita cari di luar pun another bonus. Sebab kita takkan dapat benda tu kalau kita tunggu kita habis belajar dulu baru kita nak join apa-apa program yang di luar. So dia mungkin akan terlambat dan akan mengganggu pula masa kita bekerja. So why not break your fear, keluar daripada comfort zone. Apa yang diperlukan, kalau anda tak dapat secara fizikal untuk membantu program-program sukarelawan, gunakanlah tangan anda. Kiranya kalau anda seorang yang suka TikTok, anda suka Instagram, pas-paskanlah, panjang-panjangkanlah program-program ataupun inisiatif-inisiatif
daripada organisasi NGO dan sebagainya untuk membantu orang-orang dekat luar sana. Panjang sangat tak? Okay. Panjang lebar Eva berikan jawapan daripada saudara yang bertanya tadi tu. Terima kasih saudara yang bertanya. Ada banyak lagi soalan yang rakan-rakan kongsikan, rakan-rakan tanya dalam Facebook ni. Tapi saya skip sekejap soalan-soalan tu untuk saya ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen yang mana ada satu rahsia di sebalik Eva ni sebagai seorang sukarelawan dalam tempoh yang tadi dikatakan 12 tahun lebih. Rupa-rupanya ada satu cerita di sebalik kejayaan, ada cerita di sebalik yang kita semua tak tahu. Mungkin rakan rapat je yang tahu atau mungkin keluarga je yang tahu. Tapi sebelum tu kita share dulu. Ada satu IG beliau sendiri. Dia ada memaparkan dalam captionnya sendiri. Kita lihat dulu. Roll BT. Itu dia. Alright, thank you so much kita punya technical crew. Amat membantu. Kalau kawan-kawan di luar sana dapat lihat apa yang kami cuba sampaikan, dalam ruang bracket tu ada tulisnya Cancer Survivor. Kalau nak follow IG Eva tadi pun, kalau alang-alang dah nampak dah tu, follow lah, tak ada masalah pun. Eva pun dah berikan permission kepada kami as penganjur ni, kalau kita lambung gambar IG tu ada tak ada pantang larangnya ke tak? Dia kata tak ada. Kalau dalam masa sama rakan-rakan dalam ruang komen tu nak follow, dah hafal nama tadi tu, nak follow lah. But ada satu kata tu lah Eva, Cancer Survivor. Saya hanya bawakan petikan infografik tu je, gambar tu je. Saya sediakan kepada diri saya, rakan-rakan di studio dan juga pada penonton di luar sana baca dan tergantung. Cancer Survivor? Yang daripada awal minit tadi, cerita Seyap lah, ceritakan humanitarian lah, ceritakan AYN lah dan sebagainya, persatuan yang diikut lah. Rupa-rupanya Cancer Survivor. Apa tu Eva? Eva boleh jelaskan kepada kami di sini dan di rakan-rakan di luar sana yang sedang menonton live. Silakan Eva. Okey, ya betul. Sebenarnya saya adalah salah seorang daripada berjuta-juta orang mungkin yang mengalami kanser di dunia ni. Okey, so saya didiagnose dengan kanser Hodgkin lymphoma. Okey, dalam bahasa Melayunya orang selalu cakap kanser lymphoma lah. Kanser lymphoma stage 2 pada tahun 2011 akhir. Saya didiagnose dengan kanser tu. So itu pun sebenarnya ibu saya yang perasan. Masa tu saya memang very busy. Tahun 2011 tu memang tahun saya super busy lah. Saya join ni, join tu kan. Macam saya masuk UIA dalam 2008, 2009 dan 2010. 2011 tu memang saya aktif. Dan saya tak sedar pun sebenarnya saya ada kanser tu. Alhamdulillah saya dah cure daripada kanser tu sejak 2012. Tahun 2012 saya sebenarnya Cik Arif nak selama dalam tempoh 6 bulan tu lah saya menjalani kemoterapi di Hospital Ampang. Dan masa tu sebenarnya orang tak sedar pun saya betul ke dia ni kanser ke benda kan. Sebab pada saya macam tu. Tahap berapa tu? Masa tu tahap 2. Alhamdulillah saya dapat tahap awal. Sebab kalau tak pun macam mungkin kalau dah stage 3, stage 4 dah macam too late kan. Tapi masa tu sebenarnya saya rasa macam down jugalah. Bila kita tak sedar kita saya alih posisi jap. Sebab saya rasa macam yelah tadi cerita bukan main berdentum, tiba-tiba ada kanser, tapi kalau saya dah break lah. Betul tak? Kalau ada masalah tentang diri, especially masalah kesihatan, and then suddenly ada bos kat atas suruh, Eva, you pergi ke kampung Ulu Balang sana tu. Di sana kita akan tolong 1,000 orang. Kita akan buat perigi timber, kita akan supply air kepada mereka. Ni kanser ni, geng. Ada kanser, geng. Tiba-tiba dia suruh macam tu. Kalau saya tak ada handbrake, geng. Tapi Eva, kenapa tidak? Kalau kawan-kawan yang mungkin ni pun ditujukan kalau kawan-kawan saya yang masa keadaan saya masa tu mereka menonton live ni, mungkin mereka pun dapat relate lah. Masa tahun tu 2012 saya kena memang agak macam okay, saya nak kena buat study leave UIA kan. Saya tanya lecturer saya,
boleh tak saya nak teruskan je, sebab saya okey je, saya akan bagi kemo je. Tapi lecturer saya kata, Situ Dr. Alizi kata kalau tu better rehat lah, maksudnya rehat daripada kelas, so that macam saya pun tak ada perlu susah pergi kelas ke semua kan. Okay, saya memang ambil study leave dan masa tu agak kosong lah, kita dah tak belajar so agak kosong macam, so apa aku nak buat. So bila kita duduk sendiri, duduk macam baring sakit macam tu kan, dia akan lagi datang negative thought. So saya tak nak macam tu, saya tak nak selamanya macam tu, sebab saya akan hadap benda tu dalam masa 6 bulan. So kalau saya duduk macam tu je, saya akan fikir macam oh kenapa aku, why me, kenapa aku dapat cancer ni, aku nak mati, aku nak ni, semualah ada negative thought tu. So saya ada satu hari tu saya rasa okay, saya cakap masa tu saya sangat berterima kasih kepada saya punya rakan-rakan daripada MyHa masa tu, dan juga sokongan daripada Presiden MBM pun masa tu kan, Dr. Maliki yang sekarang juga pengarah IYC. Masa tu I have a good circle dengan saya punya Presiden Cik Khairul Anwar dan kawan-kawan daripada UIA pun. Masa tu mereka bagi support. Saya perlu nyatakan nama-nama ni sebab masa tu mereka yang bagi galakan, dan juga daripada officer-officer daripada KBS lah. So saya tekad untuk okay, aku tak nak macam ni, aku nak buatkan diri aku happy. Sebab bila saya baca lepas tu satu sebenarnya untuk pesakit kanser di luar sana, apapun kanser anda, satu sebenarnya you have to have a good circle, you have to have a good support group untuk make kita punya diri ni lebih positif. Satu positif, bukan orang kata sekarang pun toxic positivity. Toxic, ya, toxic. Kadang-kadang bentuk orang sebut macam tu, tapi sebenarnya it really works when you have a good support group. Lagi satu, bila kita buat apa yang kita happy. Semua orang yang kenal Sharifah Norizah ni, mungkin ada orang tak kenal, tapi ada orang yang macam tak tahu posisi saya yang macam tu. Tapi keluarga saya kenal saya. Saya seorang yang sangat degil sebenarnya dalam keluarga. Orang cakap A buat B kan, macam tu kan. Kadang-kadang orang bertanya kenapa kau masih nak join ni sakit-sakit. Tapi saya ada reason saya. Saya cakap, ya Allah, aku nak sembuh, aku tak nak bagi ibu aku nangis. Lagi sebab aku punya yelah sakit ni. Masa tu saya cakap, saya nak menyumbang lagi. Ni bukan cakap kosong-kosong depan live ni, bukan. Saya punya mission masa tu, saya nak sembuh, saya nak contribute banyak lagi pada orang, pada masyarakat. So itu saya punya motivation untuk sembuh. Saya tak nak sedih. Saya untuk sembuh masa tu. So Alhamdulillah, I think everything lah yang kita buat, macam saya punya lecturer kat UIA selalu berpesan, everything we have to start with a good niat. Kiranya apa-apa kita nak mula tu mula dengan good intention. So kalau contoh kita ada good intention, insyaAllah Allah akan mudahkan apa-apa pun lah yang kita hadapi tu. So another thing, kita kena betul tadi macam ada satu brother kata tadi kan, keikhlasan. Kita tak boleh nilai ikhlas kita macam mana, tapi when we have sincerity in what we do, alhamdulillah lah, kira semua benda tu kita tak perlu minta benda tu happen in a blink, orang cakap kan, sekelip mata. Tapi Allah maha pemurah lah, kalau kata kiranya memang Allah maha baik. Semua benda tu akan nampak later on. So benda-benda macam ni saya rasa ada benda yang orang tak tahu. Orang mungkin rasa saya gila ke kan. Gila Kalau siapa di Facebook lagi kan, boleh tengoklah gambar sebelum tu. Muka kawan-kawan saya pada masa tu saya handle event, saya pernah handle Youth Tourism Fair tahun 2012 di Himpunan Belia Jutaan Belia. Himpunan Sejuta Belia. Ya, Himpunan Sejuta Belia masa tu. So masa tu saya ada schedule kemo saya pun week tu. So saya pergi kemo dulu, lepas tu ke hospital saya main shuttle handphone. Sampai nurse kata, kau ni kenapa? Kau busy apa sebenarnya kan? So lepas dah habis kemo dekat daycare tu, saya pergi tapak balik. So without orang tahu pun. So kalau orang tahu Sharifah Norizah ni degil, itulah. Okay Ifah, cukup lah. Saya risau geng. Saya risau, saya berikan lebih masa lagi banyak kepada panel ini untuk berikan hujah dalam segmen yang kita khas tadi, iaitu cancer survivor tu. Makin lama kita bagi ruang masa, takut lagi makin banjir kita punya studio. Tapi by the way, dia okey. Ifah okey. Actually Ifah okey. Ifah okey ya? So Ifah okey. Kawan-kawan di luar sana tu pun saya rasa ambillah sejarah cerita hidup dia sebagai seorang student masa tu, at the same time menjadi sukarelawan, at the same time dalam masa yang sama juga dia adalah seorang pesakit kanser yang cuba untuk motivate diri dia sendiri menjadi lebih baik, dan akhirnya
akhirnya sakit kanser itu adalah hilang. Dah baik, dah pulih sepenuhnya. Alhamdulillah dah pulih sepenuhnya. Dan rupa-rupanya, yalah, saya pun tak tahu nak cakap apa lah. Tapi itulah Ifah, the real fighter dalam bab sukarelawan, yang mana beliau sendiri tangkis segala apa halangan yang dia dapat, dan dalam masa yang sama berjaya untuk meletakkan posisi beliau sebagai seorang sukarelawan di tempat yang tinggi. Macam tadi yang kita beritahu, sampai ke peringkat UN. Kita ada tadi VT UN, kita ada VT dia sebagai SEAP, kita ada VT sebagai humanitarian yang membantu mereka di Sarawak sana memberi air, gali dan sebagainya. Okey Ifah, cukup. Saya tak nak awak menangis lagi. Kita berikan platform ini, singgah kejap at iLead bagi tajuk sukarelawan, The Real Fighter. Kita berikan platform ini kepada awak dalam beberapa minit untuk awak cakaplah apa kat luar sana. Nak promote tentang diri awak, nak promote tentang pakaian sukarelawan awak, nak promote tentang apakah NGO yang awak bernaung, apakah baju yang awak pakai untuk keluar sebagai seorang sukarelawan. Nak promote hari ni, pandang je lensa tu dan ceritalah kepada penonton. Saya berikan ruang kepada awak. Ambil lah Ifah. Okey, terima kasih Syarif. Saya first of all saya minta maaf kalau saya tidak tersebut dengan mana-mana organisasi. Tapi saya akan sebut organisasi yang sangat relate dengan saya daripada awal hingga ke sekarang. Okey, pertama ialah saya berterima kasih kepada keluarga Maiha saya. Okey, keluarga Malaysia Humanitarian Movement, di mana itulah persatuan asrama belia Malaysia yang kiranya bukan persatuan yang pertama sebenarnya, persatuan yang kedua. Sebelumnya saya adalah daripada Persatuan Pandu Puteri Malaysia. So first of all terima kasih kepada Persatuan Pandu Puteri Malaysia, di mana saya sebagai girl guide, itulah titik mula saya daripada sekolah. Dan seterusnya bila saya apply program Kapal Belia Asia Tenggara Jepun pun memakai baju Pandu Puteri. So as a young woman, saya nak buktikan bahawa young woman sebenarnya perlu diberi banyak lagi peluang. Dulu sebenarnya saya tak pernah pun boleh join program ni itu di sekolah. Sebab dulu memang family saya agak menjaga dari segi macam saya tak boleh join program sangat dan sebagainya. Tapi selepas saya dah ni, alhamdulillah saya buat keputusan sendiri. I have to change. So apa yang saya nak change melalui join program persatuan-persatuan yang boleh menambah nilai pada diri saya. So thanks kepada Persatuan Pandu Puteri Malaysia, dan seterusnya Maiha, Malaysia Humanitarian Movement, di mana saya banyak belajar macam mana nak organize program, macam mana saya nak organize pelbagailah engagement, dan sehingga saya dikenali di KBS. Dan kemudian saya juga dikenali di MBM, Majlis Belia Malaysia, yang banyak juga memberi platform kepada anak-anak muda dekat Malaysia ni untuk join program-program yang boleh membantu mereka. Bukan saja program sukarelawan sebenarnya, Cik Arif. Kadang-kadang orang macam nampak sukarelawan ni rendah tau, padahal sebenarnya program sukarelawan ni luas. Ada yang berbentuk leadership, ada yang berbentuk peningkatan kediri dan lain-lain. So saya sangat berterima kasih pada dua persatuan belia yang pertama ni. Dan seterusnya saya engage dengan International Youth Centre Kuala Lumpur, Malaysia. IYC? Ya, IYC Kuala Lumpur. IYC Kuala Lumpur di bawah Dr. Maliki, Dr. Muhammad Maliki. Dr. Maliki. Iaitu pengarahan Dr. Maliki. Kalau Dr. Maliki menonton dan semua warga IYC, terima kasih memberi peluang pada saya untuk lebih menceburi platform antarabangsa. So saya bertuah pada 2019 sebenarnya, titik mula macam mana saya berkecimpung dalam United Nations punya programs, di mana IYC memberi sokongan. Masa tu ada satu offer untuk apply di bawah GIZ under Jerman, persatuan organisasi under Jerman, untuk apply program ke High Level Political Forum HLPF on SDG di New York. So masa tu saya pun pergi New York? Yes, pergi New York. Atas tiket sukarelawan? Masa tu platform sebagai belia. Tapi saya menggunakan dalam saya punya CV tu memang kebanyakan semua berbentuk semua yang pasal sukarelawan. Apa pengalaman saya sebagai sukarelawan. Jadi guys, nampak tak? Tak payah kumpul duit sendiri. Boleh gunakan CV yang penuh syarat dengan sukarelawan punya konten. At the same time disokong oleh program dan mampu untuk terbang sampai ke New York. Betul. Sebenarnya itu yang saya nak kata, ada
rasa, yes, saya pun rasa saya sangat-sangat kedil dan I am nobody. Saya rasa tak worth lah, betul ke saya boleh dapat ni. Tapi bila saya nampak betapa di peringkat United Nations sebenarnya mereka sangat mengambil poin sukarelawan tu untuk diterima untuk program-program di even kalau kita nak bekerja di United Nations. Okay, alhamdulillah sebenarnya recently saya pun mendapat saya apply di HR United Nations dan saya bekerja sebagai individual contractor, external consultant di bawah United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC. Dan saya nak kata, saya kena sebut juga sebab ni relate dengan sukarelawan, saya kena sebut juga pengalaman saya yang ada ni daripada awal hingga sekarang ni counted. Maksudnya apa pengalaman kita, walaupun pengalaman bekerja sebagai di bawah organisasi mana yang berbayar ataupun pengalaman kita tak berbayar sebagai sukarelawan ni sebenarnya counted di peringkat antarabangsa. Jadi saya rasa poin tu yang perlu diambil kira lah, walaupun di Malaysia, di mana-mana sebenarnya jangan rasa rugi kalau anda contoh berkecimpung dalam satu organisasi A tapi dia tak bayar kamu pun. Tapi benda tu, pengalaman yang kamu belajar tu macam mana nak mengendalikan program, contohnya benda tu you can use it as a experience yang boleh dimasukkan dalam CV dan juga resume. Itu antara titik mula dan mungkin yang peringkat United Nations nanti kita cerita lebih lagi, ada masa ke tak ada? Okey, macam ni. Panjang lebar Eva dah bagi kat semua orang. Sampai ada yang tertinggal bas kat dalam live ni. Ada yang keluar, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang masuk. Dan untuk peringkat yang tertinggi, kami rasa sebagai penganjur yang Eva telah capai, kita ada satu video yang mana video dia berada di posisi antarabangsa. Sikit je. Kita nanti minta Eva sebagai panel ulas sikit je agar menjadi inspirasi kepada rakan-rakan kat luar sana. Silakan rakan-rakan kru di studio. Roll video. I thank Ms. Agyapong for her statement. We will now view the statement of Ms. Sharifa Nuriza, a social entrepreneur from the Friends of Leadership in Malaysia. Hello, I'm Sharifa Nuriza from Malaysia. I am a social entrepreneur from Friends for Leadership FFL and actively engaged as social influencer at the International Youth Centre Kuala Lumpur, Malaysia. Thank you. I thank Ms. Nuriza for her statement. Kalau saya di sini kagum sangat dengan VT tu. Kalau anda di luar sana mempunyai perasaan naluri yang sama macam saya, tahniah. Kita sedang syok untuk menjadi sukarelawan nanti. Tapi apapun, VT itu datangnya daripada Ifa sendiri. Mungkin ialah Ifa boleh terangkan sikit sebanyak berkenaan dengan sampai ke antarabangsa perginya. Saya ingat dewan tu pun macam bukan dewan serbaguna kampung Selasih, macam tidak. Dia macam dewan international punya. Saya pun tak pernah sampai. Eva, tolong share sikit dengan rakan-rakan di sana. Okay, terima kasih Aileen kerana throwback juga satu montaj yang sangat-sangat membawa makna dalam hidup saya pada tahun 2020. 2020 mungkin berlaku pandemik, tapi yang ini antara yang best moment saya di 2020. Alhamdulillah saya terpilih sebagai salah seorang daripada 4 belia seluruh dunia untuk mewakili suara anak muda di high level opening ceremony untuk the 75 United Nations General Assembly pada tahun lepas. So ini adalah berlangsung di UN, tapi saya punya penglibatan tu secara pre-recorded bersama-sama dengan 4 lagi rakan-rakan saya yang juga terpilih. Dan itu adalah salah satu mungkin hadiah daripada saya untuk Malaysia. Walaupun saya nobody mungkin tapi saya rasa inilah satu hadiah saya pada untuk Malaysia untuk menunjukkan betapa belia sebenarnya diiktiraf, suara belia diiktiraf. So masa tu sebenarnya saya juga mewakili Asia Pasifik lah. Ya, daripada Asia Pasifik. So suara itu bukannya suara saya, Sharifah Nuriza, tapi suara semua. Dan saya mengutarakan beberapa points masa speech saya tu, iaitu pertama berkaitan dengan youth peace and security,
iaitu satu elemen yang sangat penting yang perlu diangkat, di mana beliau memainkan peranan untuk membawa suara keamanan di seluruh dunia. Dan yang kedua, saya bawa mesej pentingnya untuk invest more in youth. So perlunya pelaburan dalam Kenapa Eva memberi penekanan kepada invest more to youth? Yes. Sebab untuk membangun satu negara, untuk membangun satu masyarakat tu semuanya bermula dengan anak muda. Tak tahu kalau orang agree ke tak, tapi itulah yang pun kita pernah dengar banyak proverb pun kan. So pembangunan satu negara tu bergantung pada siapa anak mudanya, siapa, bagaimana anak mudanya. So saya mementingkan, saya menyeru kepada United Nations pada ketika itu untuk lebih invest kepada belia dalam bidang sukarelawan, dalam bidang entrepreneurship, dalam bidang employment juga. Sebab global employment issues memang sangat-sangat besar, sangat-sangat terkesan di seluruh dunia. So itu antara yang poin-poin saya berikan. Dan yang ketiga ialah pentingnya good global governance untuk kita build back better selepas daripada pandemik. Global governance ni maksudnya apa? Macam mana kita sebagai global citizen, bukannya kita tak hidup di dalam Malaysia saja. Sekarang ni percayalah, apa-apa pekerjaan boleh detect hanya dengan kita punya teknologi. So daripada situ, siapa kita ialah siapa network kita, siapa orang sekeliling kita. Jika kita nak dapatkan kerja yang more di luar negara contohnya, so kita kena bergaul dengan orang. Kadang-kadang kita tak hebat, tapi orang sekeliling kita tu hebat, yang boleh membantu kita melonjak ke satu stage yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu antara poin-poin yang saya kemukakan lah. Pentingnya cooperation antara semua pihak, NGO, government, youth. Jangan tinggalkan youth, jangan tinggalkan belia dalam pergerakan anda. Jika anda rasa anak muda tu picisan, sorry to say, saya bangkang lah benda tu. Sebab saya bangkang yang Arif. Walaupun tidak begitu muda lah sekarang, tapi saya percaya mesej tu, siapa saya yang dulu diberi kepercayaan oleh orang-orang sekeliling saya, orang-orang dewasa sekeliling saya, itulah penyumbang kepada kejayaan seseorang anak muda tu at one point. Okay Eva, thank you so much. Saya rasa ada relate-nya kata-kata Eva tadi dengan satu ulasan daripada rakan kita dalam Facebook yang memberikan komen, iaitu ia berbunyi, norma baharu pandemik COVID-19 terasa sangat tidak dapat buat program secara berkumpulan. Mungkin Ailit boleh perbanyakkan program secara live FB atau kelas-kelas online untuk belia supaya tidak hilang semangat sukarelawan dalam belia. Daripada Sri Kandi MAYC Selangor. Ini yang dipin oleh kita punya urustia untuk kita bacakan dalam live ni. Thank you so much kepada Sri Kandi MAYC Selangor di atas mungkin tu perkongsian lah supaya kita lebih mendekati belia, supaya kita tidak tertinggal daripada asbabnya COVID je tak boleh buat program, and then tak nak buat program dan tak boleh buat program. Okey, jam di tangan saya ni saya rasa dah macam sekejap, tapi rupa-rupanya dah lama dah melebihi fasa yang sepatutnya. Rakan-rakan dalam Facebook live pun dia macam angin pasang angin surut kan. So mungkin ini kata-kata akhir daripada panel yang kita kebawakan. Eva, mungkin ada kata-kata akhir, nasihat ataupun harapan kepada para penonton di luar sana yang Eva mahu berikan kepada mereka agar mereka boleh jadikan satu panduan ataupun hope lah supaya mereka boleh jadi lebih baik daripada hari yang sebelum. Silakan Eva. Okay, saya pun tak tahu apa sebenarnya cakap untuk last year. Sangat banyak benda nak cakap, tapi saya rumuskan pada satu perkara je. Life is short, kawan-kawan, life is short. So apalagi dengan keadaan pandemik sekarang ni, kita tak tahu, very uncertain kan, apa yang kita nak hadap ke hadapan dan sebagainya. So apa yang kita boleh buat ialah make our life meaningful. So cari meaning dalam life tu. So mungkin kita tidaklah sempurna, tapi cari satu kebaikan yang boleh kita share kepada orang lain. So pada belia pula, gunakan peluang yang ada sebagai belia Malaysia. Seriously, kita sebenarnya way better daripada negara-negara yang mungkin saya dah pernah berjumpa kan dengan kawan-kawan daripada Europe, daripada kawan-kawan daripada yang mungkin negara-negara yang sebelah-sebelah yang mungkin tidak berapa maju. Tapi satu kekuatan je, kita sebenarnya banyak
banyak kekuatan dari segi program-program yang baik, program-program yang polisi-polisi yang baik di Malaysia. So support our initiative yang kita ada di Malaysia ni, dan gunakanlah sebaiknya. Stop complaining, fokus on opportunity. Jangan tunggu opportunity datang, cari. Sebab kita ni muda lagi. Kadang-kadang saya selalu akan teringat, kau ni muda lagi, kau kena ni kan. So kita ni selagi kita mampu, gunakanlah peluang tu sebaiknya, dan joinlah program-program dan juga persatuan-persatuan belia di bawah MBM, dan supportlah program-program di bawah Kementerian Belia Sukan kita, dan juga banyak lagi di kementerian yang lain juga. Jangan lupakan untuk involvekan belia, sebab kalau kita ada program yang baik tapi kita tidak linkkan dengan belia-belia kita, program tu sebenarnya hanya sebagai program. Kalau saya selalu berpesan kepada kawan-kawan, bila kita join program, cari apa yang kita nak dalam program tu. So it's not like kita join program dan that's it. Sebenarnya gunakanlah network tu, gunakanlah pengalaman tu, dan relationship tu sebenarnya sangat berguna. Siapa kita jumpa 2009, pada 2021 sekarang mungkin dia dah jadi siapa pun lah mereka pada ketika itu. Dan don't take people for granted. Gunakan siapa yang anda jumpa tu sebagai satu penambah baik dan tambah nilai dalam diri anda, dan always be grateful. Alright, itu dia. Beliau kata banyak nak bagi, tapi dia ringkaskan, dan itu adalah ringkasannya. Dan saya pun nak bagi banyak lagi pun tak boleh. Masa pun dah mencemburi kita. But sebelum kita tamatkan rancangan kita pada hari ini, saya nak sapa dulu. Saya nak menyapa dulu rakan-rakan dalam ruang komen. Terima kasih banyak kepada Jos Penny, Josie atas perkongsian petang ni. Terima kasih banyak. Mungkin kita tidak hebat, tapi jika orang sekeliling kita hebat, kita akan jadi hebat. Macam kata-kata host tadi, macam kata-kata panel tadi. Thank you Mazita Yusof. Dan penilaian, terima kasih pengalaman membuahkan hasil tahniah Perpustakaan Desa Pengkalan Samak. Sampai ke sini Terima kasih banyak. Terima kasih perkongsian daripada Sunita Su. Idola, tak semua orang boleh sampai peringkat antarabangsa. Menurut kata Sharifah Nurliana, hampir sama namanya. Thank you Sharifah Nurliana. Terima kasih Bernard. Terima kasih Fahmi. Terima kasih Maslina Sofia dan rakan-rakan yang berada di atas. Pandu Putri. Okey, ni. Boleh, silakan. Okey, saya pun nak terima kasih juga ni. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendidik saya, bermula pada sekolah dan juga universiti, Sekolah Menengah Sultan Ismail, Sekolah Kebangsaan Angkatan Tentera, Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan rakan-rakan NGO di dalam dan luar negara. Thank you so much. Dan pada Kementerian Belia Sukan, daripada ILIT juga, terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini, dan sedikit sebanyak semoga bermanfaat lah apa yang disampaikan. Alright guys, so itulah kata-kata akhir daripada saya, daripada panel sendiri. Dan insyaAllah kita akan jumpa siri yang ke-3 dan juga yang ke-4 yang saya akan hostkan sendiri. Siri ke-3 adalah rakan sepejabat saya nanti. Siri 4 bersama dengan saya dengan panel yang lain, bukan yang ini. InsyaAllah kalau ada daripada rakan-rakan yang ingin komen yang terbaik di bawah, silakan komen, memberikan tajuk yang akan datang, memberikan cadangan panel di masa akan datang. Kita akan bawakan insyaAllah. Dan terima kasih daripada saya Arif Samson. Dan saya Syarifah Nurliana. Cik Bacam. Salam jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.